Didik TV KPM. Okey Nisa, jadi kita tengok tajuk kita pada hari ini ialah pembiakan pada subtopik persenyawaan dan kehamilan. Jadi kita punya standard kandungan hari ini ialah standard kandungan 4.4 iaitu persenyawaan dan kehamilan. Dan kita sambung sedikit dengan standard kandungan 4.5 iaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Baik. Kita punya standard pembelajaran. Berkomunikasi mengenai proses persenyawaan dan penempelan embrio. Baik. Mewajarkan kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Memerihalkan perkembangan zygot kepada embrio dan seterusnya kepada fetus dalam tempoh kehamilan sehingga kelahiran dan menghubung kait kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan. Ini ialah standard pembelajaran. Murid-murid. Okey, jadi kata kunci kita pada hari ini ialah persenyawaan, penempelan dan plasenta. Jadi kita akhirnya mesti tahu apa maksud persenyawaan, penempelan dan plasenta. Baik cikgu. Okey. Ni kita imbas kembalilah sikit Nisa sebelum kita nak belajar mengenai persenyawaan ni kan kita sebut nama-nama bahagian dalam sistem pembiakan wanita nanti tak ingat pula kita imbas sedikit. Ini ialah sistem pembiakan wanita. Kita ada tube falopio, kita ada ovary, uterus, cervix dan faraj. Baik. Di sini sini pun kita ada gambar ni Nisa. Ya. Okey, so semua murid mesti tahu yang mana satu ialah tube falopio sebab sekejap lagi kita akan sebut nama-nama bahagian ni. Baik. Tube falopio, ovary, uterus, cervix dan faraj. Okey, seterusnya ni ovum dan sperma. Ini ialah gamet pembiakan ovum bagi perempuan dan sperma bagi lelaki. Okey, ini imbas kembali dari subtopik sebelum ni. Okey, jadi ini yang kita nak tengok pada hari ni. Permulaan proses kehamilan tu bermula daripada proses persenyawaan. Baik. Ini sistem pembiakan wanita tadi, perempuan tadi. Kita tengok first step dia ialah sperma akan berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Okey, so ini tadi kita dah tengok. Kita ada ini ialah ovary. Ovary akan membebaskan satu ovum setiap bulan. Okey, so sperma akan memasuki faraj, pergi ke cervix, pergi ke tube falopio. Baik. Di situ di mana ovum ada situ. Ovum tak adalah besar macam ni macam ni. Okey, tapi ovum ialah sel yang paling besar dalam badan perempuan. Dan sperma ialah sel yang paling kecil dalam badan lelaki. Baik. Okey, jadi seterusnya proses kedua, jika ada ovum di sini, pada masa sperma masuk ada ovum di situ, di tube falopio, persenyawaan mungkin akan berlaku. Baik. Okey, persenyawaan tu berlaku macam mana? Nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum. Bila nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum, kita panggil ini ialah proses persenyawaan. Sekiranya nukleus tak bercantum, maka itu belum lagi terjadinya proses persenyawaan. Baik. Okey. Selepas berlakunya proses persenyawaan, kita lihat zygot terhasil. Kita dah tak panggil sperma dan ovum lagi. Dia menghasilkan apa yang kita panggil ialah zygot. Percantuman antara nukleus sperma dan nukleus ovum. Okey. Jadi apa berlaku pada zygot? Zygot ni nanti akan membahagi di awal bab 2 kita dah belajar murid-murid ingat lagi kan bahawa sel kita, sel dalam badan manusia boleh mengalami proses pembahagian sel. Mitosis kemudian membahagi dia berlaku dengan segera bukannya mengambil masa lama. Terus berlaku membahagi sehingga jadi banyak sel. Dan pada masa yang sama sel tu berbola sel ni banyak sel kita panggil secara ringkasnya ialah berbola sel. Berbola sel akan bergerak dari tube falopio bergerak pergi ke uterus. Ingat tadi kan ini bahagian ni dipanggil uterus. Dan akan menempel di dalam uterus. Okey. Itulah bermulanya proses kehamilan. Daripada fasa yang pertama iaitu
persenyawaan. Baik. Okey. So, boleh Nisa ni, persenyawaan ni. InsyaAllah saya akan cuba ingat segala-gala nota. Kita tengok semula step dia ya. Baik. Tengok semula. Okey, first step ialah sperma berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Kemudian jika ovum hadir pada masa tu di tiub falopio, ovum mesti berada di tiub falopio, Baik. persenyawaan mungkin berlaku. Mungkin tidak berlaku tapi mungkin boleh berlaku. Ya. Sebab ovum dia tak hidup lama, dia boleh hidup maksimum 2 hari, 1 ke 2 hari sahaja. Kemudian nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum di tiub falopio. Percantuman itulah dipanggil proses persenyawaan dan selepas bercantumnya nukleus tu terus membentuk zygot. Dah tak ada lagi sperma dan ovum, kita panggil zygot. Baik. Okey, zygot akan membahagi menjadi berbola sel. Masa ni tak ada nampak baby, tak ada nampak Belum bentuk lagi. baby lagi ya, berbola sel. Okey, yang kita sebut sebagai embrio. Baik. Nampak step tu. Dan embrio tu nanti akan menempel pada dinding uterus. So beradalah di uterus. Baik. Bermulalah selepas tu proses kehamilan. Sekiranya seseorang perempuan tu mengalami proses kehamilan, maka tak ada haid lah. Perempuan tu tak ada haid lah. Okey. So ini ialah proses persenyawaan. Macam mana? Saya rasa saya dapat mengikuti. Murid-murid di rumah nampaknya bagaimana semua mengikuti dengan baik. Terbaik semuanya. Baik cikgu. Okey Nisa. Jadi kita terus itu tadi persenyawaan. Ulang semula ni Nisa. Cuba tengok apa maksud persenyawaan ni. Apa? Persenyawaan. Percantuman nukleus sperma dan nukleus ovum ke? B. Gabungan sperma dan ovum. Baik. C. Pembentukan zygot. Dan D. Penempelan embrio. Jawapan saya masuk persenyawaan ialah A. Percantuman nukleus sperma dan nukleus ovum. Tepat sekali. Betul? Tahniah. Terima kasih cikgu. Okey. So persenyawaan mestilah melibatkan gabungan, percantuman antara nukleus sperma dan nukleus ovum. Kalau setakat sperma dan ovum bercantum sahaja, Baik. kemungkinan nukleus tu tidak dapat belum bercantum lagi. Sebab mungkin berlakunya di mana ni sperma dan ovum. Nukleus nampak, nukleus berada di tengah sana kan? Baik. Nukleus sperma di tengah sana. Jadi kalau setakat bercantum sperma dan ovum mungkin belum terjadinya persenyawaan. Baik. Sebab ovum ni dia ada satu lapisan. Ya. Jadi perlukan sperma ni menembusi ovum tu untuk terjadinya satu persenyawaan. Baik, Permulaan bagi kehamilan. Baik. Okey, cuba kita tengok. Betul. Tepat sekali Terima kasih jawapan Nisa cikgu. tadi. Hebatlah ni Nisa. Saya cuba. Okey, Raja menunjukkan satu proses yang berlaku dalam sistem pembiakan perempuan. Okey. Gariskan jawapan yang betul bagi proses tersebut. Baik. So untuk jawab proses ni kita kena tahu ni proses apa ni, gambar apa. Jadi kena kenal gambar ni. Proses ini berlaku di mana apabila ovum dikelilingi oleh sperma. Jadi kena tahu dulu ni. Gambar apa ni Nisa? Gambar sperma dan ovum cikgu. Betul Jadi kena kenal pasti dulu untuk membolehkan kita menjawab soalan macam ni. Kena pasti ini ialah sperma. Sperma mencapai kira-kira 500 juta kalau sekali proses persenyawaan tu ya. Tapi yang mungkin sampai kepada ovum taklah sebanyak sampai sehingga 500 juta. Banyak tapi bukannya senang untuk proses ni berlaku. Okey, ini ialah ovum. Okey, proses apa ni tadi? Bisa kalau ada sperma dan ovum? Proses percantuman. Percantuman nukleus. Persenyawaan mesti percantuman di mana ni? Kalau percantuman di tiub falopio cikgu. Ingat tadi kan Nisa, tiub falopio. Tadi kita dah perkenalkan nama-nama bahagian ni, tiub falopio. Baik. Semasa proses ini berlaku, nukleus sperma yang berjaya akan bergabung cikgu. Bergabung. Bersentuh saja tak jadi lagi mesti bergabung dengan nukleus ovum. Baik. 2 sel saja yang terlibat iaitu sperma dan ovum. Baiklah.
Didik TV KPM